sejahtera kepada semua penonton. Terima kasih kerana menyertai vlog kita hari ini. Saya Gokul Maheswaran dan kita akan meneroka satu isu yang semakin mendapat perhatian di Malaysia, iaitu ekonomi gig. Apa itu ekonomi gig? Ekonomi gig atau juga dikenali sebagai gig ekonomi merupakan satu pendekatan baru terhadap cara kita mendapatkan pendapatan. Dalam konteks Malaysia, fenomena ini semakin berkembang pesat, terutamanya melibatkan individu yang terlibat dalam sektor penghantaran makanan, penyewaan, perkhidmatan kenderaan dan berbagai sektor lain. Dalam ekonomi gig, pekerja bekerja sebagai freelancer atau kontraktor sementara, memberikan mereka kebebasan dalam menjalankan tugasan tanpa terikat pada pekerjaan sepenuh masa. Meskipun banyak yang memilih jalur ini kerana fleksibiliti yang ditawarkannya, kita juga perlu menyadari bahawa setiap trend ini membawa latar belakang dan cabaran unik tersendirinya. Terima kasih Kuku atas pengalaman pada tadi. Jadi, apa yang membuat ekonomi gig begitu menarik dan relevan di Malaysia? Latar belakang ekonomi gig di Malaysia sebenarnya berkait rapat dengan perubahan dalam gaya hidup dan keperluan semasa. Pertama-tama, kita melihat peningkatan pesat dalam penggunaan teknologi, terutama aplikasi mudah, penghantaran makanan, penyewaan, perkhidmatan Grab, dan banyak lagi. Ini telah membuka pintu kepada ramai individu yang menyertai ekonomi gig sebagai cara untuk mendapatkan pendapatan sampingan atau bahkan sebagai sumber pendapatan utama. Jadi, dalam video ini, kita akan menjelajahi lebih lanjut konsep ekonomi gig menyerutai perkembangan pesat di Malaysia dan merukai dinamika serta nampaknya terhadap pekerja dan industri secara keseluruhan. Ekonomi gig merangkumi kira-kira 30% tenaga buruhnya di Malaysia. Ramai yang menukar bentuk pekerjaan mereka daripada tetap kepada kontrak atau bebas, malah agensi pengambilan menghadapi kesan-kesan yang perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Selain itu, kualiti data dan statistik yang berkaitan dengan ekonomi gig perlu dipertingkatkan melalui maklumat ini. Mengubah dasar penyelidik dan pihak berkepentingan lain akan dapat mereka bentuk dasar dan peraturan yang menyokong pekerja dan majikan di seluruh negara. Tiada sumber tunggal maklumat yang tepat dan terperinci mengenai bilangan pekerja ekonomi gig atau majikan pada masa ini. Bagi memaksimalkan manfaat program ini, negara perlu terlebih dahulu dimaklumkan dan dididik mengenainya. Masih ramai pekerja dan majikan yang tidak biasa dengan jenis peraturan pekerjaan ini. Walau bagaimanapun, keadaan ini boleh dan harus dibaki melalui kempen kesedaran awam yang lebih besar dan usaha untuk memaklumkan kepada majikan dan pekerja. Ekonomi gig juga harus menjadi subjek dialog sosial antara pengawal selia, pengubah dasar dan pekerja. Pihak berkepentingan yang berbeza akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi gig serta peranan dan tanggungjawab masing-masing di dalamnya. Hai, nama saya Gautam. Langkah seterusnya adalah 3 sektor perlu diberikan perhatian. Yang pertama, pemadanan pencari kerja dengan peluang kerja yang bukan sahaja membabitkan kumpulan mencari kerja dan majikan, tetapi juga syarikat yang menyediakan peluang kerja. Yang kedua, meneroka segmen baharu pekerjaan, terutama ekonomi gig yang dengan tawaran sebagai pekerja sementara atau mengikut kontrak. Manakala yang ketiga pula, memberi tumpuan kepada bidang berkaitan latihan serta pemerkasaan kemahiran. So, adakah anda pernah mendengar tentang rancangan Malaysia Baru, RMK 12? Mereka benar-benar memupuk pada pembangunan ekonomi gig terutamanya dengan cabaran yang kami hadapi lepas COVID-19. Oh, betul ke? Ini menarik. Bagaimana kaedah mereka? Menurut kajian yang boleh Majlis Ekonomi Digital kira-kira 6500. Tapi rakyat Malaysia adalah sebagainya daripada ekonomi gig menjala akhir tahun lepas dan jumlah dijangka terus meningkat. Kalau sekarang plan menyediakan lebih banyak peluang orang ramai, terutamanya pelbagai platform digital muncul. Bunyinya kasar. Bagaimana pula? Ya, banyak ini mereka berada di bawah tekan berterusnya utama menghantar. Sebarang melewat kesilapan boleh menyebabkan denda malam. Dilarang daripada mendapat lebih banyak pesanan. Lain itu, bayaran percutian, faedah atau pelindung perubatan adalah bertunjuk suka secara liter. Dan bagaimana dengan keselamatan? Ya, betul sekali. Setengah pengungguk ini bahagia kemalangan melanggar peraturan lalu lintas. Memandu secara melalu, semuanya atas nama tarikh kekat. Bagaimanapun menyediakan. Ya, tidak seperti kerja sambilan untuk pelajar kerja gigih menambah nilai keran seluruh pelanggaman seorang. Lelaki itu tidak terdengar seperti kebebasan yang mereka inginkan sama sekali. Ialah menarik orang ramai kini boleh beroleh wang dengan
cekap dan fizikal melalui perkhidmatan seperti pengangkutan pengantaran makanan, produk kewanganan. Bagus, ya kelihatan seperti satu langkah ke hadapan yang positif untuk pembangunan ekonomi. Ya. Tapi adakah Anda tahu terdapat isu utama dalam ekonomi G? Terutamanya apabila ia berkaitan dengan gaji sebenar, hak dan keadaan kerja. Oh, betul ke? Apa yang sedang berlaku? Apa yang terpanggil rasa kebebasan ini selalunya hanya isu. Ia sudah di luar sana ambil pekerja G. Sebagai contoh, mereka mungkin berasa seperti kesan zaman mod. Tapi pada hatikannya mereka bersan segi untuk tujuan dan kebolehan mereka sering diambil kesempatan. Antara faktor yang mendorong pembabituan dalam ekonomi gig ini adalah fleksibiliti masa, kebebasan memilih tempat bekerja, insentif dan kemudahan teknologi yang ditawarkan, kewujudan beberapa platform utama ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Jom masuk ke puncak ekonomi gig. Ketiadaan kesedaran dan pendidikan. Banyak pekerja dan majikan tidak memahami sepenuhnya konsep ekonomi gig dan keperluan untuk pengurusan yang berbeza dalam modal pekerjaan ini. Ini menghasilkan ketidakpastian dan kebingungan dalam pelaksanaan dan pengurusan kerja. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Terdapat ketidaksetaraan dalam akses kepada peluang dan manfaat dalam ekonomi gig yang mungkin bergantung pada faktor-faktor seperti pendidikan, kemahiran dan akses modal. Ini boleh menghasilkan ketidakadilan dalam sistem pekerjaan gig. Perubahan dan preferensi pekerja dan majikan. Banyak pekerja dan majikan semakin memilih model pekerjaan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keperluan mereka. Ini termasuk keinginan pekerja untuk bekerja secara bebas dan keinginan majikan untuk mengelakkan fleksibiliti dalam struktur tenaga kerja mereka. Tekanan ekonomi. Tekanan untuk memaksimumkan hasil ekonomi dan mempercepatkan inovasi dan pengembangan teknologi juga memainkan peranan dalam pertumbuhan ekonomi gig. Majikan mungkin mencari cara untuk mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan dengan menggunakan model pekerjaan ini. Salah satu faktor yang menyebabkan GIG adalah kekurangannya akses kepada data non-statistik yang tepat. Apakah yang dimaksudkan dengan faktor tersebut? Iaitu kekurangan data yang tepat dan terperinci mengenai ekonomi GIG menjadikan sukar bagi menyumbang dasar dan pendidik untuk membuat keputusan yang mencukupi. Tidak mungkin untuk merangkap dasar yang efektif untuk menyokong pekerja dan majikan dalam ekonomi GIG. Contohnya, pendapatan dan keadaan pekerja. Tanpa data yang tepat, agak sukar untuk memahami berapa banyak pendapatan yang diperolehi oleh pekerja dalam ekonomi GIG dan bagaimana keadaan mereka sebenarnya. Ini termasuk berapa banyak jam yang mereka kerja, jenis tugasan yang mereka lakukan dan sama ada mereka mempunyai manfaat seperti ansurani kesihatan dan persalinan. Tanpa maklumat ini, bagi pihak berkuasa untuk menentukan pelbagai isu cukai pendapatan pekerja atau bantuan kewangan yang diperlukan. Faktor seterusnya ialah pekerja gig seringkali tidak dilindungi oleh undang-undang buruh tradisional dan tidak dapat manfaat seperti faedah kesihatan ataupun cuti sakit. Ini menyebabkan pekerjaan yang tidak stabil dan meningkatkan risiko sosial dan ekonomi. Kemajuan teknologi dan perubahan demografi telah mengubah corak pekerjaan tradisional dan memunculkan permintaan yang lebih besar untuk fleksibiliti dan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam ekonomi yang berubah dengan cepat. Fenomena ekonomi gig tidak hanya terjadi di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia sebagai reaksi terhadap keperluan baru dalam pasaran tenaga kerja yang semakin kompleks dan berubah-ubah.